Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawi binti Khalid, nombor metrik 1182712. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang tajuk volume relatif. Pertama sekali, Alhamdulillah saya bersyukur kerana saya dapat berjaya menyiapkan buku pertama saya yang bertajuk volume relatif dengan bantuan ramai pihak. Buku ini ditulis dengan bertujuan untuk meningkatkan kefahaman masyarakat tentang jual beli saham. Tak lupa juga kepada pensyarah dan kawan-kawan yang telah membantu saya dalam menyiapkan buku ini. Buku ini sebenarnya digarang berdasarkan pengetahuan saya dan pembelajaran saya selama semester ini. Dari ilmu dan pengalaman saya sedikit ini, saya ingin kongsikan bersama kepada para pembaca, dan segala kesilapan adalah daripada kesilapan saya sendiri. Justru itu, saya memohon maaf jika ada penulisan saya tidak menepati cita rasa pembaca, dan insya-Allah penulisan ini akan diperbaiki dari masa ke semasa. Seterusnya, saya akan bercerita sikit tentang isi kandungan yang ada di dalam buku ini. Terdapat beberapa bab yang telah saya masukkan di dalam buku ini. Yang pertama, pengenalan apa itu volume relatif dan berkaitan dengannya. Seterusnya, bab tentang volume relatif dalam analisa saham, iaitu mengenali volume di carta saham. Baiklah, saya mulakan dengan bab 1, iaitu pengenalan. Terdapat beberapa jenis petunjuk atau indikator dalam menganalisis graf saham. Petunjuk atau indikator yang dimaksudkan ialah volume, relative strength index, moving average convergence divergence, stochastic dan banyak lagi. Fungsi semua indikator ini boleh dilihat mengikut platform apa yang disediakan oleh trader atau peniaga. Indikator volume mempunyai banyak jenis, antaranya ialah volume relatif. Kemudian kita masuk bab apa itu volume. Volume merupakan jumlah pembelian dan penjualan atau jumlah transaksi yang berlaku. Fungsi volume ni adalah untuk mengukur kekuatan sesebuah trend dengan melihat corak volumenya. Corak volume juga disebut sebagai volume pattern. Jika hendak melabur, setiap pelabur perlu tahu pergerakan value. Volume ni mewakili aktiviti trader dalam market. Setiap satu volume bermaksud seunit share telah pun bertukar tangan dari seller ke buyer, atau maksud mudahnya telah berlaku aktiviti jual beli. Untuk daily volume pula, daily volume bermaksud berapa jumlah share yang telah berjaya bertukar tangan dalam masa sehari. Untuk volume ni diplot dalam bentuk histogram. Ketinggian histogram mewakili jumlah volume pada hari tersebut. Seterusnya, perubahan volume memberikan petunjuk bagaimana bull dan bear bertindak, dan seterusnya mempengaruhi perubahan price. Perubahan volume juga memberikan petunjuk sama ada trend akan berterusan atau berubah. Untuk pengetahuan sebagai tambahan, volume datang dulu barulah price bergerak. Tanpa volume, pergerakan price menjadi tidak bermakna. Dalam pelaburan, setiap trader mempunyai strategi sendiri. Kadang-kadang ada sahaja trader yang mengabaikan volume dan hanya bergantung pada pergerakan price semata-mata. Ini kerana mereka rasakan price sahaja sudah cukup memberitahu keadaan market. Tapi, dalam melabur, perkara yang harus kita elakkan adalah mengabaikan volume dan hanya bergantung pada price semata-mata. Ini kerana price bergantung pada volume. Bijak dalam pelaburan juga penting. Jika trader atau investor berkebolehan dalam menguasai analisis volume, ia akan menjadikan mereka berkebolehan dalam menguasai pergerakan price sebelum price itu sendiri bergerak. Ini maksudnya mereka telah mendahului price. Itulah sebabnya pedagang yang mahir berusaha menguasai analisis volume, kerana dengan pemahaman yang tinggi terhadap volume akan membolehkan mereka memahami pergerakan price dengan lebih baik, dan seterusnya dapat trade dengan lebih baik. Seterusnya, fungsi volume juga turut memberikan petunjuk tentang aktiviti pembeli dan penjual. Jika anda membandingkan dua stok dalam bentuk volume, anda sebenarnya membandingkan keaktifan di antara kedua-dua stok. Kedua-dua stok yang dimaksudkan ialah stok dengan volume yang banyak, lebih aktif dan lebih cair berbanding stok dengan volume yang sikit. Ini juga merupakan sebab trader atau investor perlu memilih kaunter yang mempunyai jumlah volume yang tinggi dan mudah berubah-ubah. Ini kerana itu menunjukkan wujudnya minat pada kaunter dan seterusnya membolehkan price bergerak.
Okey, sekarang kita akan masuk ke bab volume relatif. Apa itu volume relatif dan berkaitan dengannya? Volume relatif ni atau dikenali sebagai RVOL adalah petunjuk atau indikator yang memberitahu peniaga atau pelabur tentang keadaan jumlah dagangan semasa dibandingkan dengan jumlah dagangan sebelumnya dalam jangka masa. Dalam jangka masa juga dikenali sebagai time frame. Antara indikator-indikator yang ada dalam pelaburan, volume relatif adalah penunjuk yang paling bagus dalam mengawasi pada jangka masa yang berbeza. Konsep mudahnya, semakin tinggi volume relatif, semakin banyak perdagangan yang berlaku. Ini kerana lebih ramai pedagang atau investor yang memperdagangkannya. Jadi, jika ia menunjukkan 2.5 volume relatif, ini bermaksud ia diperdagangkan pada 2.5 kali dari normal volume dalam jangka masa tersebut. Akan tetapi, indikator RVOL ini sering diabaikan terutamanya oleh peniaga baru. Tetapi ini sebenarnya penting untuk mengetahui apa yang diperhatikan dan diperdagangkan oleh peniaga lain. Ini juga adalah kunci untuk memahami stok yang sedang dimainkan dan saham mana yang mungkin akan membuat pergerakan besar. Okey, seterusnya, volume relatif adalah ukuran atau penanda yang bagus untuk digunakan dalam mengenal pasti sama ada aliran volume meningkat atau menurun. Volume relatif ni dinyatakan dalam bentuk nisbah. Okey, seperti yang saya katakan tadi, volume relatif ni jarang digunakan oleh peniaga baru. Antara sebab-sebabnya ialah, yang pertama, mereka perlu masa yang singkat untuk memahami. Memandangkan peniaga baru ni mempunyai kurang pengetahuan tentang pelaburan, jadi mereka agak sukar untuk memahami volume relatif ini dalam masa yang singkat. Okey, seterusnya, tidak terlalu banyak volume relatif yang terdapat di platform runcit atau broker. Dan untuk menggunakan volume relatif ini, mereka perlu mahir dalam pengkomputeran, pengekstrakan data dan analisis untuk membuat pengiraan. Membandingkan zaman sudah moden. Kurangnya pengetahuan tentang ilmu komputer juga menyukarkan mereka untuk menggunakan volume relatif dalam pelaburan saham. Untuk selanjutnya, saya akan terangkan tentang formula untuk mencari ratio volume relatif. Untuk mencari ratio volume relatif ini sangatlah mudah. Formulanya ialah volume terkini bahagi volume purata. Contoh di sini, pengiraan untuk volume purata selama 2 hari. Saya mengambil kaunter Binasat Communications Berhad, Binacom sebagai contoh. Volume terkini untuk Binasat Communications Berhad adalah 4.158 juta. Manakala volume purata untuk 2 harinya adalah 1.871 juta. Seterusnya, untuk mencari ratio volume relatif, 4.158 juta perlu dibahagikan dengan 1.871 juta, maka akan memperolehi 2.22, maka dan peratusnya 222%. Ini bermakna Binacom telah diperdagangkan sebanyak 2.22 kali ganda daripada volume purata 2 harinya. Mari kita lihat bagaimana RVOL digunakan. Sekiranya RVOL ataupun volume relatif ini menunjukkan kurang dari 1 pada hari perdagangan tertentu, ini bermaksud ia tidak sedang dimainkan. Sekiranya RVOL berada pada 2 atau lebih dari 2, ini bermakna stok sedang dimainkan. Mengapa RVOL penting? Indikator volume relatif adalah penting bagi peniaga untuk mengetahui stok mana yang harus diperhatikan atau dituntun. Ini juga membantu peniaga atau pelabur melihat saham mana yang akan membuat pergerakan besar pada waktu seterusnya. Untuk lebih faham tentang volume relatif, kita akan masuk bab seterusnya iaitu volume relatif dalam analisa saham. Volume boleh dilihat untuk beberapa minit, seharian, mingguan dan bulanan yang bergantung pada trader atau investor itu sendiri. Dalam chart, ia terletak di bawah chart candlestick. Pada kebiasaannya, ia digunakan untuk melihat stok itu sendiri. Di chart inilah kita akan nampak pentingnya volume dalam pasaran saham kerana ia membantu trader atau investor dalam menganalisa sesuatu stok dengan menggunakan ilmu technical analysis ini. Dalam proses membuat kajian atau analisa saham, pergerakan volume adalah paling penting yang perlu dilihat oleh trader atau investor untuk mengesahkan entry point, take profit dan juga cut loss. Seterusnya, kita akan mengenali volume di carta saham. Berdasarkan carta di TradingView ni, saya menggunakan kaunter milik Malaysian Pacific Industries. Dalam kotak merah yang ditandakan itu ialah volume di kaunter ini.
Seperti yang kita lihat tadi di carta TradingView, volume ni mempunyai dua bacaan iaitu warna merah dan warna hijau. Untuk warna merah ia bermaksud traders atau investor menjual saham, manakala warna hijau pula bermaksud traders atau investors membeli saham. Volume ni mendahului price. Seterusnya, pelabur atau pedagang akan mengawal reversal yang kemungkinan akan berlaku yang disebabkan oleh beberapa faktor. Tidak kira volume merah atau hijau, ia akan mengakibatkan berlakunya perubahan harga. Itulah yang dimaksudkan volume mendahului price. Setelah kita faham tentang volume di carta saham, kita akan teruskan dengan langkah-langkah mencari volume relatif di carta saham menggunakan software TradingView. TradingView ni merupakan salah satu charting software yang selalu digunakan oleh para traders atau investors. Dengan platform atau software ini, para investors atau traders dapat melihat dan berkongsi kajian dan analisa saham. Untuk pengetahuan, software ini boleh digunakan secara percuma atau berbayar. Terdapat pelbagai indikator yang dapat kita lihat di carta saham ini, antaranya ialah volume relatif. Untuk mencari volume relatif di platform TradingView, terdapat langkah-langkah yang perlu dibuat. Terdapat beberapa langkah untuk mencari volume relatif di TradingView. Pertama sekali, layari web rasmi TradingView seperti yang tertera. Kemudian, anda boleh terus mencari jenis kaunter yang anda ingin lihat di ruang carian seperti yang ditunjukkan oleh anak panah merah. Seterusnya, klik pada carta berciri penuh atau bahasa Inggerisnya Full Feature Chart. Setelah itu, klik pada penapis atau filter untuk membuat tetapan dalam mencari volume relatif. Setelah membuka penapis atau filter, anda boleh memilih jumlah volume dan volume relatif yang anda inginkan dengan menetapkannya di penapis atau filter. Untuk mendapatkan volume relatif yang tinggi, menetapkan atas dan 2.5 ke atas adalah digalakkan. Seterusnya, anda boleh tetapkan time frame seperti yang ditanda kotak berwarna merah jambu, negara, kotak berwarna hitam, jarak masa, kotak berwarna biru yang anda inginkan. Setelah kita mengetahui langkah-langkah untuk mencari volume relatif, seterusnya saya akan menunjukkan cara mencari volume relatif di carta saham. Berdasarkan contoh yang diberi, ini adalah contoh share milik kaunter Fiamma Holdings Berhad. Syarikat ini merupakan syarikat yang mematuhi syariah. Seperti gambar yang diberikan, yang ditunjukkan, pada garis putus-putus berwarna merah jambu itu merupakan higher volume untuk kaunter ini. Stok untuk kaunter ini mempunyai volume yang tinggi dan boleh teliti pada volumenya. Untuk mencari volume relatif, kita perlu cari terlebih dahulu purata volume dengan menambahkan ketiga-tiga volume tersebut. Untuk kaunter pada jangka masa ini, kita harus menambahkan volume pertama 160.9 ribu, volume kedua 203 ribu dan volume yang ketiga 200 ribu. Setelah ditambahkan, kita akan mendapatkan 563.9 ribu. Kemudian dibahagikan dengan 3 dan kita akan mendapatkan volume purata sebanyak 187.97 ribu. Kemudian kita lihat pada current volume-nya sebanyak 200 ribu. Dan kita boleh mencari volume relatifnya dengan menggunakan formula yang telah diberikan. Current value bahagi dengan average volume. 200K merupakan current value-nya dan average volume-nya sebanyak 182.97K. Setelah dibahagikan, kita akan mendapat 1.064 atau 106.4% untuk relative volume-nya. Setelah kita mendapatkan jawapan volume relatif, kita akan tahu adakah nilai dia boleh mencapai volume relatif ataupun tidak. Berdasarkan kaunter ini, volume relatif dengan jumlah yang sedikit ini masih belum boleh dikira volume relatif. Untuk sektor kaunter ini, syarikat ini merupakan syarikat consumer products and services. Seterusnya, saya akan menggunakan contoh kaunter milik Bidasat Communication Berhad bin Nakom. Syarikat ini juga merupakan syarikat yang mematuhi syariah ataupun syariah compliant. Sektor bagi syarikat ini adalah telecommunication and media. Cara untuk mendapatkan volume relatifnya adalah cara yang sama dan formula yang sama. Cuma yang berbeza, purata ini hanya diambil dua purata sahaja.
Setelah setelah dikira menggunakan formulanya, volume relatifnya adalah sebanyak 2.22 ataupun secara peratusnya 222.2%. Stok untuk kaunter ini mempunyai volume relatif yang tinggi di mana ianya menunjukkan 2.22 volume relatif. Ini bermaksud ia diperdagangkan pada 2.22 kali dari normal volume dalam jangka masa tersebut. Tunjukkan dalam gambar carta, pada garisan warna biru itu merupakan harga ketika volume menjadi higher. Pada volume higher pertama, ia menunjukkan price sebanyak 39 sen, sedangkan price pada sebelumnya lebih rendah. Begitu juga pada volume higher yang lain, di mana harga pada volume higher lebih tinggi dari harga sebelumnya. Ini membuktikan bahawa volume mempengaruhi harga. Apabila volume naik, harga turut akan naik kerana banyaknya perdagangan berlaku ketika itu. Jadi dapat kita lihat bahawa bagus untuk mereka meraih keuntungan yang cepat. Bila disebut high volume dan low volume, ia sebenarnya relatif bergantung pada kaunter. Tidak semua kaunter sama. Ada kaunter yang beberapa juta sehari, volume barnya sudah mencanak. Tapi bagi kaunter lain, beberapa juta sehari adalah normal. Oleh itu, kita tak boleh maksudkan high and low volume berdasarkan berapa jumlah volume pada hari tersebut. Salah satu cara untuk menakrifkan volume ialah dengan membandingkan volume bar dengan volume moving average. Dalam melakukan pelaburan, sebagai peniaga atau trader, kita perlu lihat RVOL pada 2 atau yang lebih tinggi yang mempunyai positif catalyst ataupun pemangkin. Jika volume lebih kurang 25% lebih tinggi dari volume moving average, ia membawa maksud sebagai high volume. Jika volume lebih kurang 25% lebih rendah dari volume MA, maka ia dimaksudkan sebagai low volume. High volume berfungsi juga untuk mengesahkan trend. Jika high volume berlaku pada uptrend, ia bermaksud uptrend tersebut kuat. Jika sebaliknya, iaitu high volume berlaku pada downtrend, maknanya ialah downtrend tersebut kuat. Jika price berjaya mencapai top yang baru dan volume pula mencecah high yang baru, ia memberikan petanda bahawa top yang baru kini menjadi ceiling. Seterusnya, jika price berjaya mencapai bottom yang baru dan volume pula mencecah high yang baru, ia memberikan petanda bahawa bottom yang baru kini menjadi lantai. Para pedagang boleh entry jika waktu line price kembali ke kawasan ini dalam keadaan volume yang rendah, kerana lantai ialah kawasan yang paling bagus untuk membeli. Jika volume telah menyusut ketika uptrend, traders atau investors perlu berjaga-jaga kerana reversal akan berlaku. Pada masa ini, ketatkan cut loss anda. Itu adalah tips untuk mengelakkan berlakunya loss. Bagi yang suka menggunakan technical indicator, cari point di mana technical indicator mula reverse. Bagi yang mahir dengan candlestick pattern, lihat dengan teliti perubahan bentuk candle untuk mencari reversal candlestick pattern. Apabila price sampai ke top yang baru tetapi volume pula tidak sampai ke high yang lebih tinggi berbanding high sebelumnya, ini dinamakan volume divergence. Bolehlah ambil langkah berjaga untuk keluar dari kaunter ini ketika ini berlaku. Dengan sedikit penerangan, apabila price diikuti dengan reversal downtrend yang tajam, ia akan sering diikuti dengan volume yang tinggi kerana ramai trader yang berlumba-lumba membuat profit taking sebelum price jatuh. Okey, saya akan lanjutkan sedikit penerangan. Apabila price diikuti dengan reversal downtrend yang tajam, ia akan sering diikuti dengan volume yang tinggi kerana ramai yang trader yang berlumba-lumba membuat profit taking sebelum price jatuh lebih jauh. Oleh itu, berjaga-jaga jika price naik terlalu tinggi dan terlalu cepat kerana reversal yang tajam bakal berlaku. Apabila price jatuh dan volume ikut menyusut, ia menunjukkan bahawa trader yang bearish, iaitu menurun, semakin berkurangan dan price lama-kelamaan akan berhenti jatuh. Jadi, gunakan kesempatan ini untuk entry kerana price akan menggunakan lantai untuk melonjak tak lama lagi. Membantu anda dalam pelaburan, saya menyediakan 15 peraturan asas analisis volume di dalam buku ini. Peraturan pertama, bila volume menaik dan harga menaik, ini bermaksud kaunter semakin aktif, bull semakin kuat dan harga akan terus naik. Untuk peraturan kedua, bila volume menurun dan harga menaik, ini bermakna kaunter semakin kurang aktif, bull semakin kurang kuat dan harga juga akan sampai ke puncak tidak lama lagi selepas menghabiskan momentum. Peraturan seterusnya iaitu peraturan ketiga, bila volume menaik dan harga menurun, kaunter semakin aktif, bear semakin kuat manakala harga akan terus turun. Peraturan seterusnya, bila volume menurun dan harga menurun, ini pula bermaksud kaunter semakin kurang aktif, bear semakin kurang kuat dan harga pula akan sampai lantai tak lama lagi selepas menghabiskan momentum.
Untuk peraturan kelima, bila volume kecil dan mendata tanpa banyak perubahan, kaunter akan diam, bull atau bear sedang dalam keadaan menunggu dan harga ikut mendata. Seterusnya, peraturan keenam, apabila volume kecil dan mendata di support level ini bermaksud kaunter dalam keadaan diam, bull atau bear sedang dalam keadaan menunggu, manakala harga mengesahkan support level adalah kuat. Peraturan ketujuh pula, bila volume kecil dan mendata di resistance level, ini menunjukkan kaunter diam, bull atau bear sedang dalam keadaan menunggu dan harga mengesahkan resistance level adalah kuat. Seterusnya, peraturan ke-8, bila volume menaik ketika berlaku resistance breakout, ini bermakna kaunter semakin aktif. Untuk bull pula, ia semakin kuat. Harga pula mengesahkan yang breakout adalah kuat dan sah. Seterusnya, peraturan ke-9. Apabila volume mendata ketika berlaku resistance breakout, ini menunjukkan kaunter tak aktif, bull pula tak kuat dan harga mungkin membuat false breakout. Seterusnya juga adalah peraturan ke-10. Bila volume menaik ketika berlaku support breakout, maka ini menunjukkan kaunter semakin aktif, manakala bearish semakin kuat dan harga pula mengesahkan yang breakout adalah kuat dan sah. Kita teruskan ke peraturan yang seterusnya, iaitu peraturan 11. Bila volume mendata ketika berlaku support breakout, ini memberitahu bahawa kaunter tak aktif, bear tak kuat, manakala harga berkemungkinan membuat false breakout. Untuk peraturan ke-12 pula, bila volume spike diikuti price spike ke atas, kaunter terlalu aktif. Ini menjadikan minat trader menjadi keterlaluan. Seterusnya, harga melambung tapi kemudian akan turun semula untuk membuat price rationalization. Dan peraturan ke-13, apabila volume spike diikuti price sell down ke bawah, ini menunjukkan kaunter terlalu aktif yang boleh menyebabkan trader dalam keadaan panik. Pada harga pula, ia akan jatuh merundum tapi kemudian akan naik semula untuk membuat price rationalization. Untuk peraturan ke-14 pula, apabila volume spike tetapi tidak diikuti dengan pergerakan price yang luar biasa, ia dikenali sebagai stopping volume. Ini merupakan petanda wujud pergerakan pelabur besar. Dengan ini, sesuatu yang besar akan berlaku tak lama lagi. Dan yang terakhir, peraturan 15. Apabila volume adalah zero, yang ini kosong, ini bermaksud kaunter mati dan tiada trader yang melakukan trading, manakala harga hanya membuat tick. Untuk peraturan-peraturan volume ini, peraturan-peraturan volume ini perlu diambil berat oleh setiap trader atau investor kerana ia merupakan petunjuk dalam menganalisis saham yang juga boleh menunjukkan volume relatif. Yang dimaksudkan pelabur besar adalah pelabur besar selalunya terdiri daripada syarikat-syarikat besar yang berkaitan dengan kerajaan. Bab yang terakhir, sebagai penutup, saya menyimpulkan apa itu volume relatif. Volume relatif atau RVOL adalah nisbah yang mengira volume semasa dengan volume purata untuk waktu yang sama. Indikator ini membantu traders atau investors dengan memberitahu jika aliran isi padu meningkat atau menurun. Volume relatif yang tinggi memberitahu traders atau investors bahawa terdapat peningkatan dalam aktiviti perdagangan. Selanjutnya, peningkatan aliran volume sering mengiringi turun naik yang lebih tinggi iaitu pergerakan harga yang ketara. Untuk mengira volume relatif dalam real time, keluk agihan intraday mesti dipertimbangkan. Untuk mengira volume relatif dalam real time, formulanya ialah volume terkini bahagi volume purata. Sebelum saya mengakhirinya, saya berharap semua investor dan trader di luar sana mengetahui fungsi-fungsi indikator dan cara untuk mengaplikasikannya agar pelaburan yang anda lakukan mendapat hasil yang baik. Semoga berjaya. Terima kasih.